Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mula, tajuk kita hari ini tajuk yang saya rasa yang agak signifikan sebenarnya, kan? Syria ada aku kisah, macam tu kan. Siapa yang dah masuk dalam channel ni, video live ni, tolong bagi komen sikit, saya nak tengok suara clear ke tidak, gambar clear ke tidak. Ada tak? Boleh tak bagi komen sikit? Siapa ya yang dah masuk? Ada tak? Sebelum kita mula, nanti kan saya cakap seorang-seorang pula, tak ada orang dengar kan? Okey, siapakah? Tolong komen sikit, boleh tak? Okey, saya tengok dah ada 4 partisipan, peserta. Saya lebih suka gunakan perkataan peserta rasanya. Sebab apa? Bagi saya, bicara hari ini atau bicara episode yang lain, kita bicara itu bukan bicara saya sahaja. Barangkali ada lebih bermanfaat kalau kita dapat bersama-sama berkongsi pandangan, idea, saranan, teguran barangkali. Saya harapkan jika ada perkara-perkara yang tidak tepat, tidak benar dan sebagainya, supaya komunikasi ini menjadi satu komunikasi dua hala, kan? Ada manfaat kepada saya dan tuan-tuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Al-maklum lah, dah 2 minggu duduk kat rumah kan, macam-macam idea dia keluar kan. So sebelum kita mula, minta tolong komen sikit. Siapa yang ada kat sini? Saya tak boleh baca, saya tak nampak apa-apa komen lagi kat sini. Suara clear ke? Suara clear ke? Tak ada. Tak ada komen Okey lah. Alright, kita mulalah. Saya rasa kita mula bicarakan perbicaraan kita, bukan perbicaraan kat mahkamah tu, tak. Bicara perbualan kita hari ni, kan? Setelah kita berada di dalam PKP ni selama 14 hari. Hari ni hari ke-15 ke? Ke-14? Saya pun dah tak ingat dah. 2 minggu lah ceritanya. Kita ni rasa macam apa? Saya fikir, bukan saya je, semua orang rasa kalau kita baca kat mana-mana lah, sokmed, social media, Twitter ke, Instagram ke, ataupun FB ke, masing-masing sama ada satu, semua tunjuk gambar makanan, pasal semua orang masak. Bukan menunjuk gambar makanan tu, bukan nak menunjuk dia masak banyak atau dia masak sedap, barangkali sekadar nak berkongsi. Boleh berkongsi idea, berkongsi resepi, barangkali berkongsi keselesaan berada di rumah, menikmati juadah bersama keluarga dan yang tersayang. Itu yang nak digambarkan, bukan nak menunjuk, tidak. Tapi berpada-padalah. Ada juga orang yang selamat pagi Ustazah Siti Sakinah. Suara clear ke? Okey Fayat, suara clear. Okey, alhamdulillah. Kalau tak clear kena beritahu, saya boleh cakap kuat sikit. Anyway, so tapi berpada-padalah nak tunjuk-tunjuk gambar makanan ni, sebab ramai sebenarnya di antara kita yang kita tak sedar, yang barangkali makanan yang boleh dihidangkan di atas meja untuk anak-anak, dia sendiri tidak mampu untuk tunjukkan kepada orang. Kadang-kadang, yelah, dia kata, kalau dah tahu macam tu, janganlah tengok FB, contohnya kan. Itu satu perkara yang, satu statement yang agak, bagi saya, agak negatif sebenarnya.
Kerana dia tidak menunjukkan ihtimam kita kepada orang lain. Sedangkan kita ni sebagai seorang yang ditarbiah oleh Nabi SAW menjadi seorang Muslim, mukmin yang sentiasa melihat orang lain di hadapan sebelum kita melihat diri kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ada kaitan dengan bicara kita hari ini, iaitu Syria. Ada aku kisah. Ini satu benda yang biasa kita dengar kan. Ada aku kisah. Perkataan ada aku kisah ni, kalau seingat saya ni dah tua. Umur dah 51 lebih sikit. Okey, 52. Anyway, okey, perkataan ada aku kisah ni zaman saya remaja dulu saya tak dengar. Kita tak pakai perkataan tu. Dia macam baru-baru ni dalam 10 tahun begitu ya. Ada aku kisah. Ada aku kisah ni, saya secara peribadi memahami frasa ada aku kisah yang selalu digunakan ini adalah dia memberi erti sama ada lantak lah kau, ataupun aku punya pasal lah, ataupun dia memberi erti suka hati aku lah, ataupun dia memberi erti tu dia, tu aku tak nak tahu. Ada aku kisah. Itu maksud dia. Jadi hari ni kita nak bicarakan ertinya apa? Ertinya menunjukkan aku buat apa aku suka lah. Kau jangan sibuk hal aku, ataupun aku tak nak sibuk hal kau. Okey? Bicara kita hari ini ada kaitan dengan itu. Ada kaitan dengan bagaimana kita meletakkan diri kita di dalam masyarakat sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang diterbiahkan, diterjemahkan, dimanifestasikan, diterangkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita harus berfungsi di dalam satu masyarakat. Hari ini kalau kita sebut masyarakat, kalau zaman dulu yang mana kalau satu kampung tu cuma ada 30 buah rumah, masyarakatnya masyarakat 30 buah rumah lah. Masyarakat ini bukan sekadar dikaitkan dengan sempadan tertentu, kawasan tertentu, nama tertentu, tetapi juga the means of communication between the people inside that area. Dan hari ini, sebab tu kita tengok hari ini masyarakat yang dinamakan masyarakat, barangkali dia punya maksud masyarakat itu atau definisi masyarakat itu harus dilihat dalam satu bentuk yang lebih luas dan besar. Bukan sekadar masyarakat kampung. Masyarakat kita hari ini adalah masyarakat global. Bila kita sebut masyarakat Islam, kalau kita nak spesifikkan kepada masyarakat Islam kita pada hari ini bukan sekadar karya kita di kampung. Kerana apa? Kerana akses kita kepada maklumat dan pengetahuan tentang ehwal orang Islam di tempat lain yang bukan di depan mata kita sahaja itu sudah menjadi sangat-sangat accessible. Sangat-sangat boleh dicapai. Berada di dalam capaian kita. Jadi artinya apa? Masyarakat kita bukan masyarakat yang bersifat setempat, tapi bersifat global. Itu bagi saya kita kena pada pandangan peribadi saya, fikiran ini, cara berfikir begini harus meresap masuk ke dalam setiap anggota masyarakat Muslim. Atau kalau kita nak lihat dalam konteks yang lebih luas dan lebih umum, barangkali masyarakat sebagai seorang manusia, kita tidak berada di dalam satu kelompok masyarakat kita sahaja, bahkan kita berada dalam satu bumi, planet yang kita semua bermasyarakat, yang hanya dipisahkan oleh sempadan-sempadan negara dan cara-cara pemerintahan negara. Itu saja. Alright. Bicara kita hari ini tentang itu. Tentang bagaimana kita harus berfungsi di dalam masyarakat. Terutama kita sebagai seorang Muslim dan mukmin. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Taubah ayat 71.
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan, mereka itu adalah pelindung di antara satu sama lain. Mereka itu adalah apa? Pelindung di antara satu sama lain. Artinya apa? Artinya tidak ada orang mukmin dan mukminat, tidak ada orang mukmin lelaki dan perempuan itu boleh hidup bersendirian. Dia mesti duduk dalam masyarakat. Dan sebagai fungsi utama dia, di antara fungsi utama dia dalam masyarakat ialah dia harus memberi manfaat kepada orang lain di dalam masyarakat tersebut. Awliya'u ba'duhum ba'd. Dia menjadi pelindung, dia menjadi bukan sekadar pelindung, dia menjadi seorang yang memberi manfaat dan orang yang memastikan bahawa orang yang lain, individu lain dalam masyarakat itu berada dalam keadaan yang aman, sama seperti dia. Sebagaimana Nabi SAW terangkan di dalam sebuah hadis sahih, Al-Muslim akhul Muslim la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Hadis ini kita kena fahami dalam konteks bila-bila masa saja, di mana sahaja kita bermasyarakat. Nabi kata Al-Muslim SAW, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yudlimuhu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya. Maknanya apa? Tidak akan menzalimi. Dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan saudara dia tu, orang Islam yang lain, berada dalam satu keadaan yang susah. La yudlimuhu. Dia tak akan tipu, dia tak akan curi, dia tak akan membawang, dia tak akan menyakitkan hati, dia tak akan menzalimi saudara dia, dia tak akan letakkan sesuatu benda yang tak patut ke atas saudara dia yang lain. Wala yuslimuhu. Dan dia tidak akan menyerahkan saudara dia kepada musuh. La yuslimuhu. Dia tak akan bagi pada musuh, orang-orang yang akan mencederakan, merosakkan, mengancam saudara Muslim dia yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan ada dalam satu hadis lain yang Nabi SAW sebutkan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Ini hadis sahih juga. Antara orang mukmin dan orang mukmin yang lain, Nabi kata umpamanya seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. Dan Nabi tunjuk macam ni. Nabi tunjuk yashuddu ba'duhum ba'd dalam hadis itu. Orang mukmin dan mukmin yang lain tu dia ada fungsi masing-masing. Ada fungsi masing-masing dalam satu masyarakat itu, dan dia menguatkan antara satu sama lain, menolong antara satu sama lain. Dan bila kita sebut ijtima' masyarakat itu tadi, yang saya lihat di dalam konteks hari ini, masyarakat itu bukan sekadar memberi maksud masyarakat setempat. Saya di Malaysia, masyarakat saya adalah Malaysia. Saya orang Islam Malaysia, masyarakat saya adalah orang Islam Malaysia. Tidak. Dalam konteks ini, masyarakat ini adalah masyarakat global. Hari ini apabila kita berada dalam PKP selama 14 hari, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, ramai yang tak boleh keluar rumah. Ramai yang tak boleh keluar, bukan ramai, semua orang tak boleh keluar rumah. Kalau boleh kita nak 100% patuh kepada PKP, tak keluar rumah, cuma pada yang perlu saja, dan hanya keluar dengan mengambil langkah-langkah keselamatan sebagaimana yang dianjurkan. Sarung tangan jika perlu, face mask jika perlu, hand sanitizer, jaga keselamatan, jaga jarak dan sebagainya, supaya wabak ataupun ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada dunia pada hari ini, dalam konteks kita, dalam masyarakat kita pada hari ini, dapat dikekang dan kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Aku selamatkan kau, kau selamatkan aku. That's the idea. Okay. So, kita cuma keluar jika kita perlu. Jika kita perlu. Dan kita berada dalam
Tapi kita masih berada dalam masyarakat. Dan kita berada dalam masyarakat dalam keadaan yang begini baru 2 minggu, kita sudah rasa resah. Kita sudah rasa, sebagai sifat manusia biasa, bila kita keluar daripada kebiasaan, kita akan rasa sesuatu yang berbeza. Lepas tu kita tengok orang start, berkongsi. Saya tengok banyak kongsi makanan, kongsi masakan dan sebagainya. Whatever that is. Tetapi kita tidak ada rasa gusar tentang ancaman nyawa kita, melainkan jika dijangkiti oleh virus tersebut. Sebab apa yang kita hadapi hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, dan yang kita berjaga-jaga ini adalah supaya kita tidak terkena satu penyakit yang dibawa oleh virus yang dikenali sebagai virus corona ini, MERS-CoV-19, MERS-CoV-2, sorry, ataupun SARS-CoV-2 tak silap saya. Yang nama penyakitnya adalah COVID-19. Kita takut penyakit ini, tapi kita okey je. Pernah tak kita terfikir jika kita berada dalam satu suasana yang 100 kali lebih dahsyat daripada ini? Tak boleh keluar rumah, tidak ada makanan, khawatir tentang ancaman nyawa kita, anak-anak kita, isteri kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, rakan-rakan handai kita. Pernah tak kita terfikir dalam keadaan ini? Bagaimana agaknya kalau kita nak lalui suasana ini? Dan ini adalah satu suasana yang telah dilalui oleh saudara-saudara kita yang berada dalam masyarakat global kita pada hari ini di suatu negara yang namanya Syria. Kalau hari ini saya nak relate sebenarnya, kita cuba relate. Yang kita rasa ni sikit je, 1% je sebenarnya. Apa yang mereka rasa di sana jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita rasa di sini. Tuan-tuan, nak kongsi kisah sikit. Nak relatekan apa yang berlaku di Syria dengan apa yang berlaku di kita kat sini. Saya nak kongsi kisah. Beberapa tahun yang lepas, saya ingat 2015, apabila kita punya tim Syria Care pergi mission di Syria. Saya ada di Malaysia, saya tak pergi. Tim kita pergi sana dan mereka melakukan banyak aktiviti kemanusiaan, mengedarkan bantuan dan sebagainya. Di antaranya ada temu ramah. Mereka berjaya ataupun dapat melakukan satu temu ramah dengan seorang bapa yang ketika itu sudah berada di Turki. Maknanya kalau 2015 konflik di Syria start 2011, dia dah setelah 4 tahun konflik tersebut bermula, dan dia sudah berada di Turki pada ketika itu. Kalau tak silap saya, dia dalam temu ramah itu selama 2 tahun. Maknanya dia datang ke Turki barangkali 2012 hujung ataupun 2013 begitu. Dia cuma pergi ke Turki bersama isterinya sahaja. Dia terpaksa tinggalkan anak-anak dia seramai 4 orang di dalam Syria. Kisahnya, apabila ditanya kenapa begitu, dia bercerita, dia kata, sebab saya nak kongsi ni sebab temu ramah itu dia lakukan, dan saya sendiri mendengar temu ramah tersebut bukan daripada pihak ketiga. Maknanya kita sendiri, tim kita sendiri yang temu ramah, dan saya dengar sendiri dan saya nak kongsikan. Walaupun yang tengok dalam live ni cuma 22 orang. It's okay. Jadi dia kata pada hari tersebut, dia kata dia keluar daripada kawasan rumah dia untuk membeli barang keperluan harian, makanan, untuk diletakkan di atas meja supaya anak-anak boleh makan. Dia dan isteri dia keluar. Dan dia kata dia pastikan anak-anak dia cuba beri pesan pada anak-anak dia supaya apa? Kunci pintu, make sure jangan buka pintu kalau ada orang datang ke apa ke, just duduk je kat rumah sekejap. Abah, maknanya abah dan umi nak keluar kerja, nak cari makanan.
Oleh kerana makanan di sekitar dekat dengan tempat dia tu agak barangkali sukar dihadapi, dia keluar jauh sedikit. Bila dia keluar, dia beli makanan, dia nak balik masuk ke kawasan tempat dia itu, kawasan itu sudah dikepung dan ditutup. Dia tak boleh masuk lagi dah. Hari ini kalau kita tengok PKP hari ini, kalau sekadar kita nak keluar cari sesuatu ataupun ada urusan tertentu yang agak jauh sikit daripada kawasan kita nak keluar, bagi tahu saja, kalau walaupun ada roadblock di situ, cakap saya ada perlu sekian, dapatlah keluar. Ataupun kalau PKPD barangkali tak boleh masuk langsung atau tak boleh keluar langsung. Jadi kawasan itu sudah di seal off daripada luar. Anak 4 orang kat dalam. Dia dan isteri dia beli barang, tak boleh masuk dalam kawasan dia. Apa-apa alasan nak bagi pun tak diterima. Bukan disebabkan oleh wabak. Disebabkan oleh keadaan suasana getir dan genting di Syria. Jadi dia tak boleh masuk kawasan dia. Dia merayu, tak boleh masuk. Sampai beberapa hari. Bayangkan anak-anak 4 orang di dalam, tak tahu apa nasib, 4 hari, beberapa hari, tak tahu makan minumnya macam mana. Dia kata, dia dengan air mata, dia berlinangan air mata, dia menceritakan kisah ini. Kemudian dia tunggu lagi, kod-kod lah nanti akan dibuka kepungan ini ataupun sekatan ini. Setelah berminggu-minggu, berbulan, dan pada ketika itu 2015, tak silap saya, kita ada dapat banyak berita daripada Syria yang ramai anak-anak di dalam setengah-setengah kawasan di Syria sudah menjadi gelandangan. Saya nak minta kita untuk masa sekejap sebab bateri handphone saya dah nak habis. Saya nak ambil charger sekejap. Okey. Jadi ini adalah satu apa perasaan mereka pada ketika itu. Bukan sekadar makanan tak ada, dan kalau ada pun sangat sukar dia dapat. Ini 2015 tuan-tuan dan puan-puan, ataupun 2013 kisah ini 2013. Apa yang mereka lalui dan rasai. Dan pada ketika itu kita dapat berita di Syria terlalu ramai anak-anak kecil yang menjadi gelandangan, yang berada di tepi-tepi jalan, yang tak tahu ayah ibu hidup atau tidak. Ini kisah-kisah yang biasa kita dengar. Dan akhirnya dia kata setelah beberapa bulan mencuba dan dia bertawakal, dia tak boleh buat apa-apa dah. Yang luar yang kat dalam tak boleh keluar, yang keluar tak boleh masuk dalam. Dan waktu itu juga kita banyak dapat berita ramai orang-orang yang mati kebuluran di dalam kawasan-kawasan yang dikepung, disekat perjalanannya pada ketika itu. Jadi bukan semua tempat boleh masuk, bukan semua tempat tak masuk. Jadi itu yang berlaku. Jadi menyebabkan dia terpaksa mengambil keputusan pergi ke Turki pada ketika itu dengan isteri dia dan meninggalkan anak-anak dia. Ini satu kisah yang kita dengar, satu daripada jutaan kisah. Apa yang kita ada hari ini, yang kita lalui hari ini, saya rasa tidak sikit pun sama apa yang mereka rasai di sana. Dan kita harus ingat, apabila kita dengar ini, apabila kita dengar kisah-kisah macam ni, cerita-cerita benar begini yang barangkali tidak direkodkan ataupun tidak didokumentasikan, tidak dijadikan novel, tidak dijadikan cerpen atau certot,
Tapi dia memberi memberi satu gambaran kepada kita, yang memberi satu refleksi pada diri kita. Jika kita melihat cermin, siapakah aku? Bukan ada aku kisah. Sebenarnya bila kita dengar cerita-cerita begini, yang menyebabkan jadi ada aku kisah kerana dia tak dengar cerita-cerita macam ni, atau dia pekak telinga dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wal mu'minun, ini sifat orang mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ini sifat pertama orang mukmin. Setelah dalam ayat ini, surah At-Tawbah sebelum ini, Allah menceritakan tentang sifat orang munafik. Dan ini Allah ceritakan tentang sifat orang mukmin pula. Apa lagi? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Yang pertama tadi, menjadi pelindung di antara orang mukmin dan orang mukmin yang lain. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, al-muslim akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Dan juga orang mukmin ini, orang muslim dalam satu masyarakat ini mesti menjadi penguat di antara satu sama lain. Dan subhanallah, agama Islam ni agama yang sangat praktikal, dan apa yang diterbiahkan oleh Nabi SAW itu bertepatan dengan fitrah dan sunnah manusia. Kalau kita belajar psikologi, kita belajar tentang keupayaan akal manusia dan keupayaan manusia berfikir. Dan kalau kita belajar psikologi, kita akan lihat tentang keupayaan ini. Kita boleh tengok, jika dilakukan pemerhatian, kita akan dapat satu bell curve. Bell curve ni benda yang umum, yang boleh pakai, diaplikasikan pada semua perkara tentang keupayaan, berkaitan dengan keupayaan. Bell curve. Aksis Y and Z tu, kita tahu ada bell curve. Maknanya ada 5% kat ujung sini, 5% kat ujung sini, dan ada lagi 90% di tengah-tengah. Kebanyakan manusia duduk di tengah-tengah. Artinya apa? Contohnya kalau kita dalam konteks kepandaian contohnya. 5% yang ujung ni genius. Pandai, jadi teknokrat, jadi captains of industries, jadi scientist, jadi ulama, jadi pakar, experts. It's only 5% of the society. And we have another 5% kat hujung ni, yang barangkali mempunyai kadar kebolehan fikir itu sangat rendah. Dan di tengah-tengah ni yang ramai. Jadi maknanya manusia ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan setiap orang manusia itu mesti menguatkan antara satu sama lain. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Aku ada kelemahan aku, and I know my weaknesses, and I know my other colleague ada strength yang boleh memenuhi kelemahan aku, dan ada kelemahan dia yang aku ada strength yang aku boleh penuhi, supaya apa? Akhirnya secara kolektif kita dapat membina kekuatan bersama. Caranya bagaimana? Allah SWT sebut dalam Al-Quran, sifatnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu sentiasa menyeru, menyarankan, menasihatkan untuk membuat perkara-perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Al-ma'ruf dan munkar ni dia datang serentak. Dia tidak boleh kita katakan hanya menyuruh kebaikan tapi kita tak mencegah kemungkaran, ataupun kita hanya mencegah kemungkaran dan tidak menyuruh kepada kebaikan. Dia mesti datang secara selari. Sebab tu apabila Allah Ta'ala sebut dia dalam mana-mana ayat dalam Quran, apabila ada atau al-amru bil ma'ruf, mesti ada nahy anil munkar. Dia akan datang serentak. Dia berpasangan begitu. Mesti dilakukan secara serentak. Ini dia, dua sifat lagi. Sentiasa menyuruh kepada kebaikan, sentiasa menggalakkan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sentiasa menggalakkan orang untuk
manusia lain dan diri sendiri, of course. Untuk apa? Untuk mengikut sunnah Nabi SAW sebagaimana yang datang daripada Nabi SAW dan memastikan bahawa sumber sunnah itu sumber yang betul. Amalan itu amalan yang betul mengikut sunnah Nabi SAW dan menghalang, mencegah kemungkaran. Apa jenis kemungkaran? Kemungkaran apa? Kemungkaran yang apa saja perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Itu adalah kemungkaran. Mesti dicegah. Mencegah dengan berbagai cara. Kan? Nabi SAW kata apa? Jika seorang itu melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu. Nabi kata maka falyughayyiruhu biyadihi. Wa in lam yastati' wa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhafu iman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia mesti ubah. Falyughayyiru. Dia mesti ubah. Biyadihi, dengan kudrat yang ada kepada dalam diri dia. Kalau dia ada kuasa barangkali, kalau dia ada sedikit pengaruh barangkali, ataupun secara fizikal dia melihat di depan dia kemungkaran yang nyata, yang dia boleh ubah dengan tangan dia sendiri secara fizikal, yes. Kalau tak boleh, sebab bukan semua manusia ada kemampuan yang sama. Kalau tak boleh, dengan cara apa? Dengan cara apa? Fabi lisanihi, dengan keupayaan lain. Maknanya you tak boleh, kalau you tak boleh ubah dengan cara tu, ataupun tidak ada means, dengan menggunakan kuasa atau tangan ataupun apa yang tu, alright, you cannot stop, you cannot give up, you have to try another way. Dengan apa? Dengan lidah, dengan memberitahu, dengan bercakap barangkali, ataupun kalau ada depan mata dengan menjerit, ataupun dengan apa, kalau jauh barangkali dengan menulis, dengan menasihat dan sebagainya, dengan lidah. Tak mampu juga, tak boleh juga, whatever kekangan yang ada, tak boleh juga. Dengan apa? Dengan hati kita tak redha. Aku tak boleh juga, aku tak boleh. Ini Nabi kata selemah-lemah iman. Maknanya bukannya, maknanya dia tak mampu dah. Aku takut akan memudaratkan diri aku, tapi dia tak boleh redha dengan kemungkaran. That's the whole point. Tak boleh ubah, okey. Dengan cara yang tak boleh, it's okay. Because you cannot do it. You really cannot do it, okay. Tapi, you tak boleh redha dengan kemungkaran. Tak boleh redha dengan kemungkaran. Dalam hati aku tak redha benda ni. Aku tak boleh, I cannot agree with this. Apa saja kemungkaran, rasuah, penipuan, deceive, scam, whatever this is. Apa saja. Mencuri, menipu, dan sebagainya. Tak boleh, kita tak boleh redha dalam hati kita. Jadi, apa lagi sifat dia? Wa yuqimuna as-salah. Dan mereka itu mendirikan solat. Memastikan bahawa perintah Allah itu ditaati. Dan solat itu adalah imaduddin. As-salatu imaduddin. Nabi SAW kata, solat itu adalah tiang agama. Tiang maknanya apa? Man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Solat itu adalah tiang agama. Maknanya dia adalah puncak apa nama tu? Penegak utama sebuah agama ni, sebagaimana macam Nabi memberi gambaran agama ni, Islam ni macam sebuah bangunan. Solat tu adalah tiang dia. Kalau kita semua dirikan solat, kita menguatkan agama kita, memastikan rumah ini tidak runtuh. Kan? Barang siapa yang mendirikan dia telah mendirikan agama. Menegakkan agama. Menegakkan Islam. Maksudnya kita semua orang mesti melakukan tugas masing-masing, melakukan fungsi masing-masing dalam masyarakat, dan fungsi utama dalam masyarakat yang dikena lakukan adalah solat. Untuk lelaki solat berjemaah di masjid, untuk wanita solat di rumah. Tapi solat itu mesti dilakukan. Bukan sekadar 1-2 waktu solat kemudian ada orang-orang tak. 25 waktu kena clear. Itu tak payah, tidak disoalkan, mesti clear. Tambah dengan solat sunat yang lain. Okey, itu solat. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, dia telah menghancurkan ataupun meruntuhkan agama dia, meruntuhkan rumah dia. Maknanya dia menjadi anak-anak di dalam masyarakat. Dia Islam,
Dia mukmin tapi dia tinggalkan solat. Kan? Ada hadis yang Nabi SAW memberi satu ancaman yang agak serius. Man taraka solata muta'ammidan faqad kafar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya cari hadis tu yang lebih tepat lagi. Ya. Barang siapa yang sengaja meninggalkan solat, dia telah faqad kafar, dia telah kufur. Definisi kufur ini berbeza-beza di antara ulama. Ada yang menyatakan bahawa ini menjadi satu penyebab kepada seseorang itu terkeluar daripada Islam. Ini satu ancaman yang besar. Setengah ulama berpandangan begitu, setengah ulama lain berpandangan bahawa hanya sekadar orang itu mendapat dosa besar saja. Dia tak keluar, dia tak menjadi kafir. Walau apa sekalipun, mana-mana sekalipun untuk kita keluar daripada perselisihan para ulama berkaitan dengan definisi kufur tadi tu, kita dirikan solat. Keluar daripada tu. Maknanya kalau kita solat, terus tak ada isu jadi kafir dan sebagainya. Ta'amidan, secara sengaja. Apa lagi? Wa yu'tuna zakah. Dan dia mengeluarkan zakat. Maknanya apa? Dia mengeluarkan sedikit harta dia sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. This is where it comes, kita punya ihtimam kita kepada masyarakat kita yang lain. Tentang hari ini kita lihat yang sebagaimana saya ceritakan tadi, apa yang berlaku di Syria. Tadi cerita tadi itu cerita yang satu kisah. Tetapi yang terkait dengan konflik ini jumlahnya berjuta-juta. Bukan 1-2 juta. Jumlahnya berbelas-belas juta. Berbelas-belas juta. Jadi kalau kita hari ini, contohnya, ataupun ada sesiapa sahaja yang mengetahui berbelas-belas juta orang menghadapi ancaman mati yang disebabkan oleh peluru atau bom atau kelaparan, dan menyatakan aku tak kisah atau ada aku kisah. Saya rasa sifat kemanusiaan itu barangkali sudah bertukar menjadi sifat kebinatangan. Sebab yang membezakan di antara manusia dan haiwan itu hanyalah akal. Kalau kita belajar ilmu mantiq, manusia ni digelar sebagai haiwanun natiq. Sebab apa? Dia setiap benda itu ada definisi. Kita belajar ilmu mantiq. Definisi yang hidup itu apa? Hayyun. Hayyun tu apa? Hayyun hasas. Dia hidup, ada nyawa. Dia ada hasas ni dia ada rasa, dia ada panca indera. Okey. Hayyun, hasas, dua sifat ni sama. Kita dengan binatang semua ada. Kita hidup, kita bernafas, dan kita ada panca indera. Binatang ada panca indera. Tapi yang membezakan ni adalah kita ada satu lagi, al-aqal. Itu yang membezakan kita dengan dia. Dan akal ini memberi satu petunjuk yang memandu manusia menjadi manusia di dalam sebuah masyarakat. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan mereka itu apa? Allah Ta'ala akan limpahkan rahmatnya kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, adik-adik, abang-abang, apa yang berlaku di Syria bukan kisah mereka. Itu kisah kita sebenarnya. Sebab kita dalam satu masyarakat yang sama. Dan kita sebagaimana yang didefinisikan saudara oleh Nabi SAW itu, mereka juga adalah saudara kita. Saudara ni bukan sekadar saudara. Kalau akh dalam bahasa Arab tu menunjukkan syaqiq. Maknanya saudara-saudara sedaging. Tetapi di dalam Islam bukan itu maksud dia. Yang menjadikan kita bersaudara antara individu dan individu adalah akidah kita. Bukan pertalian darah sahaja.
Tetapi akidah kita itu lebih kuat lagi daripada pertalian darah. Sebab tu Nabi kata al-muslim akhul muslim. Seorang Islam itu, muslim itu saudara pada muslim yang lain. Saya nak sambung hadis ni. Nabi kata la yudlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Yang pertama tadi, kita kena menjadi saudara walau di mana mereka berada. Dan kita lihat keadaan saudara kita di Syria sangat-sangat dalam keadaan sangat-sangat terdesak. Alright. Yang kedua, kita tak boleh menzalimi kepada saudara kita yang lain. Dan yang ketiga, kita tak boleh menyerahkan saudara kita kepada musuh-musuh yang akan mencederakan, memberi ancaman kepada dia. Kemudian, selepas ini fungsi kita. Nabi tunjukkan apa? Nabi tunjukkan satu perkara besar yang akan diberikan kepada kita jika kita lakukan perkara ini. Dan perkara ini terlalu besar sebenarnya jika kita fikirkan. Dan kalau kita fikirkan betul-betul, kita takkan lepaskan benda ni. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, tidak ada siapa yang boleh menyaingi, apatah lagi melebihi bantuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu Ustazah. Akidah pengikat persaudaraan antara kita dia. Bantuan, banyak bantuan. Kita kadang-kadang kita minta bantuan kawan, bantuan dan sebagainya, tak cukup duit, kerajaan bagi bantuan lagi. Rangsangan ekonomi bantuan 250 bilion, semua orang dapat 1,600, RM1,000, RM500, whatever, bantuan untuk membantu. Tetapi ada tak lebih bantuan yang lebih besar daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Yang nak menyaingi pun tak ada. Jika Allah Ta'ala nak bantu kita, ni tak payah duit. Dia hilangkan virus ni, dia habis. Dan macam-macam benda lagi Allah boleh selesaikan. Bantuan daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata apa? Dan Nabi kata apa? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Nak dapat bantuan daripada Allah Ta'ala yang akan melepaskan kita daripada ujian kita hari ini adalah dengan membantu manusia yang lain, saudara kita yang lain. Itu caranya. Bukan sekadar kita tak salah, dianjurkan, digalakkan, merayulah kepada Allah Ta'ala. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala dengan lidah kita. Ingatlah, taatlah perintah Allah Ta'ala dalam amalan ibadah kita. Solatlah waktu malam, minta bantuan Allah Ta'ala supaya kita dilepaskan daripada ujian ini atau ujian-ujian lain peribadi ataupun apa saja. Tetapi janji Nabi SAW yang kita selalu lupa dan kadang-kadang kita tak ingat, kadang tak ada masuk pun dalam otak kita. Nabi kata apa? Dan hadis sahih yang tidak ada seorang pun orang Muslim pertikaikan kebenaran, kesahihan dan efek hadis ini. Nabi kata apa? Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang melunaskan, menyempurnakan, memberikan keperluan hajat saudara dia, maknanya saudara dia, orang Islam yang lain perlukan bantuan, dan dia lunaskan, dia sampaikan, dia berikan, dia hulurkan tangan dia untuk membantu, kana Allahu fi hajatihi, Allah Ta'ala akan menyempurnakan hajat dia pula. Maknanya apa? Kita tolong orang, jangan harap orang tu tolong kita. Kenapa? Dia tak perlu tolong kita pun. Kita tolong orang kerana Allah Ta'ala, Allah akan tolong kita. Dengan cara yang kita tak tahu. Ini janji Nabi SAW. Bukan besar ke janji ini? Bukan besar ke? Kemudian apa lagi Allah Ta'ala kata? Nabi SAW kata apa? Sambungan hadis ni. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمْ كُرْبَةً farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Atau karabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan seseorang itu daripada malapetaka. Apa yang mereka hadapi di Syria adalah malapetaka. Ada tingkatan kesusahan manusia itu, ada tingkatan kesusahan, kepayahan. Ada yang kita kenali sebagai malapetaka. Malapetaka ini terlalu besar. Kita barangkali rumah terbakar itu satu malapetaka.
ujian kita hari ini, coronavirus, bagi saya ini adalah satu malapetaka. Ujian yang besar yang dihadapi oleh semua orang. Dalam konteks kecil, itu macam barangkali tak ada makanan dan sebagainya. Tak ada rumah, duduk dalam kemah. Itu malapetaka sebenarnya. Mereka terpaksa keluar daripada kebiasaan hidup dalam masyarakat, dalam satu keadaan hidup dalam satu masyarakat perkemahan yang sebenarnya sangat-sangat sukar. Tuan-tuan dan puan sekalian, sudah 2011, hari ini 2020, 9 tahun. 9 tahun jugalah ada di antara orang-orang Syria ni yang berada dalam kemah, duduk kemah 9 tahun. Ataupun 7 tahun, ataupun 8 tahun, ataupun 6 tahun. Bertahun-tahun duduk dalam kemah, bertahun-tahun berada dalam satu keadaan musim sejuk yang sangat-sangat sejuk dan tidak boleh lari daripada itu. Beribu-ribu yang mati mengikut statistik UN. Lebih daripada 500,000 orang kehilangan nyawa. Berjuta-juta yang lain kehilangan keupayaan disebabkan oleh pelbagai war inflicted injury dan sebagainya, kehilangan tangan, kaki, keupayaan melihat, keupayaan untuk bekerja, keupayaan untuk memberi sumbangan dalam masyarakat. Berjuta-juta orang, berjuta-juta kanak-kanak menjadi anak yatim. Bagi saya kita kena fikir berjuta-juta. Dan kalau kita kita fikirkan, kita congak-congak kan, berjuta anak menjadi anak yatim, sama ada anak yatim atau yatim piatu. Yatim ni satu, sebenarnya yatim sama aja, kehilangan bapa atau ibu bapa, jadi anak yatim. Berjuta sebenarnya jumlahnya, bukan sedikit tuan-tuan. Berjuta sebenarnya. Hanya tak ada statistik yang tepat sekarang, tak boleh nak buat. Tapi jumlahnya berjuta. Anak yatim ada di Syria itu. Bukankah itu satu malapetaka? Dan untuk melepaskan malapetaka yang kita ada sekarang ni, dan Allah Ta'ala janji kepada kita melalui lidah Nabi SAW, kalau kita tolong lepaskan malapetaka orang lain, tak kira di mana sebenarnya. Janji dia Muslim dan mukmin, di mana tak kisah. Okay? Allah Ta'ala akan melepaskan malapetaka kita di akhirat. Tuan-tuan, di hari akhirat tidak ada siapa yang boleh melepaskan kita kecuali Allah SWT sahaja. Kecuali Allah SWT sahaja. Ada soalan daripada Diana Arisa. Dosa ke kalau kita tak kisahkan saudara kita di Syria sebab kita pun susah kat sini? Balik kepada tanggungjawab kita. Diana, balik kepada tanggungjawab kita bahawa menolong saudara kita adalah suatu kewajipan. Besar mana dosa itu saya tak tahulah. Tetapi menolong saudara kita adalah satu kewajipan. Sebab Nabi kata, la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Ini kewajipan seorang Muslim. Kewajipan hak saudara kita Muslim yang lain. Menolong saudara kita adalah kewajipan. Cuma berapa banyak kita boleh bantu, itu Allah Ta'ala lihat pada keupayaan kita. Kita ukurlah sendiri. Dan bantuan yang kita nak berikan kepada saudara kita tak semestinya wang ringgit. Tak semestinya kita kena pergi sana. Tak semestinya kita kena duduk dalam kemah. Tak semestinya bersifat fizikal yang kita sendiri kena pergi, tidak. Ada banyak jenis cara kita nak membantu. Wang ringgit salah satunya. Kalau kita ada lebih, Allah Ta'ala beri kelebihan rezeki kepada kita, bagilah wang ringgit. Tak ada wang ringgit, takkan kita nak give up? Aku bukannya orang kaya, orang miskin, macam nak bagi. Ada cara lain. Kita boleh sampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Tolong menyampaikan, tolong bekerja dengan ekspertis kita yang kita ada untuk memberi awareness program kepada orang lain. Ataupun barangkali paling lemah, paling tak boleh pun, yang memberi pertolongan itu Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Ta'ala itu paling lemah sekali. Jadi maknanya kita wajib kalau kita tak buat berdosa. Tapi tidaklah, saya tak tahulah besar mana dosa itu ataupun tingkatan itu, tapi kita wajib membantu saudara kita yang lain.
Itu kewajipan sebenarnya. Sejauh mana kekuatan kita membantu itu terpulang pada individu masing-masing. Ya, terlalu ramai anak yatim di sana, betul tu. Aisyah Alina Zainal, beratus ribu, berjuta sebenarnya. Cuma tak ada statistik yang tepatnya, berjuta. Jadi itu di antara tugas kita. Di hari akhirat kelak, tidak ada yang boleh memberi bantuan kepada kita kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada. Jadi di sini Nabi SAW menjanjikan bahawa Allah Ta'ala akan mengangkat malapetaka yang kita akan hadapi di hari akhirat kelak, hari kiamat kelak. Dengan cara apa? Dengan cara hari ini kita membantu orang yang ada dalam malapetaka. Sekali lagi, Allah Ta'ala janji kepada kita, nak bantuan dia adalah dengan membantu orang lain. Perlukan bantuan Allah Ta'ala, bantu orang lain, Allah Ta'ala akan bantu kita. Kemudian hadis ini diakhiri dengan Nabi kata, "Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyembunyikan keaiban saudara dia, Allah Ta'ala akan sembunyikan keaiban dia di hari akhirat kelak. Yang mana di hari akhirat ini tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam banyak ayat-ayat Quran, semalam pun Ustaz Abdul Muin dah menceritakan tentang bagaimana walaupun sebiji zarah keburukan yang kita lakukan pasti akan terpapar. Pasti akan terpapar. Sekecil mana pun pasti akan terpapar. Kecuali keaiban itu ditutup dengan jika kita menutup keaiban saudara kita yang lain. Artinya apa? Dalam semua hadis ini, semua perkara yang dianjurkan di dalam hadis ini, kalau kita fikirkan, Nabi SAW ajar kita, ajar umat dia, tarbiyah umat dia supaya apa? Sentiasa kena mendahulukan orang lain sebelum diri kita sendiri. Dengan kemampuan masing-masing, cara masing-masing. Ada satu lagi yang saya nak ada satu lagi yang kita nak yang saya nak baca tentang konsep sedekah. Ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ala kulli muslimin sadaqah. Sebelum tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. Kullu sulama alaihi sadaqah. Nabi kata, setiap tulang yang ada dalam badan kita ni ada memberi sumbangan kepada hak untuk bersedekah. Kullu yawmin yu'inu rajulu fi dabatihi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Nabi kata apa? Setiap hari ataupun setiap masa, setiap kullu yaumin, orang itu dia membantu orang lain. Cuma dia bantu orang tu naik kenderaan ataupun angkat, dia tengok orang nak angkat sesuatu, dia tolong angkat. Ataupun orang yang susah naik kenderaan, dia tolong tolak. Perbuatan kita tu, setiap tulang kita ada 300 lebih tulang dalam badan kita. Setiap tulang tu mendapat pahala sedekah. Kerana tulang-tulang ini semua membantu untuk apa? Membantu orang lain. Membantu orang itu sendiri adalah sedekah. Kemudian ada soalan ni, yang mana satu yang patut kita dahulukan? Mariam Muzana tanya, bantuan kepada mangsa Kristian di Syria atau orang-orang susah di Malaysia? Yang patut kita dahulukan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang patut kita dahulukan adalah orang yang paling dekat dengan kita, iaitu siapa? Adik-beradik kita. Itu yang paling patut dekat yang kita kena dahulukan. Kalau kita ada lebih dan adik-beradik kita susah, kita perlu dahulukan adik-beradik kita dulu. Dan kalau kita tengok kesusahan, saya sebut tadi, sebab tu saya sebut tentang masyarakat global. Di Malaysia atau di Syria, kita dalam satu masyarakat Islam yang sama sebenarnya, walaupun dipisahkan oleh negara.
Di Malaysia ramai orang susah, betul. Kita selalu dapat soalan, apalah sibuk-sibuk korang nak tolong orang Syria tu. Kat Malaysia pun ramai kat orang susah, kan? Tapi di Malaysia banyak agensi bantuan. Banyak agensi bantuan, bantuan zakat ada, bantuan fidyah ada, bantuan kebajikan masyarakat ada, orang-orang NGO banyak bersepah NGO yang membantu masyarakat orang susah, ya, yang memerlukan bantuan dengan pelbagai cara bantuan. Bantuan kewangan, bantuan latihan, bantuan untuk memulakan perniagaan. Banyak jenis bantuan yang ada di Malaysia. Memang betul ramai orang susah, tapi banyak bantuan yang ada di Malaysia. Di Syria jumlahnya jauh lebih banyak. Ini kita cerita aulawiyat. Yang mana satu prioriti jika kita mampu. Di Syria jumlah, kalau kita tengok dari segi jumlahnya berbelas juta, jauh lebih banyak. Dari konteks kesusahan, tingkatan kesusahan itu, level kesusahan itu, di Syria jauh-jauh lebih susah. Tak ada makanan satu hal, tak ada tempat tinggal satu hal, tak ada pendidikan, tidak ada pakaian yang cukup. Maknanya semua jenis keperluan yang harus dilunasi sebagai seorang individu ataupun keluarga yang berada di dalam satu kelompok masyarakat itu tidak ada, tidak dapat diberikan. Jadi dia memberi satu barangkali keputusan kepada kita, yang mana satu yang harus kita bantu jika kita mampu. Yang lebih susah atau yang susah. Ada orang susah, ada orang lebih susah. Jarak is not an issue sebenarnya. Tempat is not an issue. Cara nak sampaikan is not an issue. Jadi kita fikir sendiri yang mana satu kita nak beri. Sudah adik-beradik tadi itu tidak ada isu. Maknanya adik-beradik mesti diutamakan dulu. Dan jika ada lebih, siapa nak diutamakan terpulang pada masing-masing, tetapi perbezaan yang saya nyatakan tadi. Mereka di sana lebih memerlukan daripada apa yang di sini. Di mana-mana dunia, tuan-tuan dan puan, kat mana pun, kat Amerika, negara yang the leading country, number one country in the world, United States, sekarang pun number one juga dalam corona. Ramai gelandangan, ramai orang susah. Hobos ataupun orang yang duduk kat tepi jalan, the homeless people ni jumlahnya bukan sedikit, beratus ribu di seluruh Amerika. Nak kata negara kaya, negara miskin, So actually kita duduk dalam satu masyarakat global. Tak ada tempat yang tak ada orang susah. Kat Malaysia pun, negara kita pun ramai orang susah. Tetapi ramai, ada tak bantuan? Ada. Ada tak keamanan? Ada. Mereka yang di Syria ada tak keamanan? Tiada. Ramai tak bantuan? Bantuan ada tapi tak cukup. Masih ada lagi kes-kes yang mati kebeluran. Masih ada lagi kes-kes mati kesejukan. Baby, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi terpulang kepada kita nak beri yang pada masa itu. Tetapi kadar kesusahan orang yang kita bantu itu memberi erti kepada kadar pahala yang Allah Ta'ala akan bagi. Yang itu kita kena ingat. Kadar kesusahan orang yang kita bantu itu memberi kesan kepada kadar pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Itu satu perkara yang akan memberi clarification lah kepada soalan tu tadi barangkali. Saya kira dah lebih daripada hampir 1 jam saya berceloteh kat sini, dan yang tak ada apa-apa nasihat ke untuk diri saya? Ada tak nasihat untuk saya sendiri? Ada tak? Tinggal 17 orang yang menonton. Okeylah, kalau begitu saya kira barangkali ini saja perkongsian kita pada minggu ini. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu depan dengan kisah yang berbeza, atau barangkali kita boleh kongsi sesuatu yang terkini apa yang berlaku di Syria pada minggu depan. Kerana kita lihat sekarang ni pun di Syria coronavirus semakin menular sebenarnya, hakikatnya.
dan jika dia sampai di wilayah Idlib Utara, la samahallah, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka. Jika, la samahallah, na'udzubillah, jika dia sampai di Idlib, satu malapetaka yang terbesar di dunia akan berlaku. Kita di Malaysia, kita dapat ratakan graf itu tadi, curve tu, lengkuk itu, dengan pelbagai measures yang kita ambil kat Malaysia. Kita belajar daripada China, kita belajar daripada Taiwan, kita belajar daripada South Korea, even daripada Jepun, cara bagaimana mereka mengekang virus ini daripada memberi kesan yang buruk, yang dahsyat kepada masyarakat. Tetapi di Idlib, semua measure itu sangat-sangat sukar dilakukan. Tidak ada barangkali medical test kit yang cukup untuk mereka lakukan testing siapa yang kena, siapa yang tak kena. Tidak ada tempat kuarantin yang sesuai. Tidak ada peralatan untuk membantu mereka yang telah dijangkiti dan memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya. Dan bantuan perubatan yang sangat-sangat terhad keupayaannya. Jadi ini adalah dengan keadaan kebersihan, air bersih dan sebagainya. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga jika virus ini sampai, ia dapat dikawal. Dan kita juga dapat beberapa berita yang disampaikan, dilaporkan oleh Badan Berita Antarabangsa yang menyatakan bahawa militia Iran yang berganding bahu mendukung dan menyokong bersama-sama dengan tentera Syria di selatan Idlib, ada di antara mereka membawa virus ini daripada Iran, dan beberapa orang askar tentera Syria sudah mula dijangkiti. Dan virus ini adalah virus yang menjangkiti, kita tahu dia berjangkit daripada sumber yang orang itu tak akan rasa. Jadi sebenarnya kita tak tahu mereka dah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, kita tak tahu. Tapi kita berdoa semoga mereka yang di sana diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ancaman ini. Kak Aminah, salam dari utara Idlib ya Kak Aminah. Kak Aminah, kami di sini Kak Aminah, kami doakan antum di sana, khususnya Kak Aminah, supaya sentiasa selamat dan sentiasa sejahtera, insya-Allah. Kami agak risau sebenarnya. Saya baca setiap hari berita daripada Syria, terutama tentang virus ini, dan kalau kita lihat 3-4 hari yang lepas tidak ada pengumuman, tidak ada berita tentang serangan di selatan Idlib, di Jabal Zawiyah, seolah-olah dia dah mula berhenti. Barangkali disebabkan oleh inilah. Dan Kak Mina di sana, jangan lupa doakan kami di sini supaya kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami semua di sini, terutamanya warga Syriakeh dan semua yang menyokong, supaya ada supaya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berusaha, terus bekerja keras walaupun dari rumah untuk membantu saudara-saudara kita di Syria. Kak Mina ada kongsi maklumat di sini. Dia kata di Hasaka ada report berdekatan dengan Kem Al-Hul kes COVID-19. Ya, di Hasaka, di sebelah utara timur Syria. Kawasan ini dikuasai oleh SDF, Syrian Democratic Forces, YPG, PKK di sebelah sana, Kurdistan. Dah ada kes-kes COVID. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan mereka. Kem Al-Hul ni pun agak keadaannya sangat menyedihkan sebenarnya dalam Kem Al-Hul ni.
So ala kulli hal, saya rasa itu saja perkongsian kita. Dah lebih daripada 1 jam saya rasa saya membebel di sini. Okay, insyaAllah Kak Aminah. Saya rasa itu saja perkongsian kita, dan barangkali minggu depan kita boleh berkongsi sedikit dengan perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di Syria, dan bagaimanakah cara kita boleh membantu mereka. InsyaAllah, dan jika ada apa-apa soalan, tolong ajukanlah supaya kita boleh sama-sama mencari jawapan dia, insyaAllah. Jadi itu saja. Terima kasih kepada semua yang menyertai bual bicara ini, bersama-sama menyumbangkan idea, pandangan, saranan, nasihat, supaya apa yang kita lakukan hari ini bertambah baik esok kualitinya, insyaAllah. Terima kasih Kak Mina. Kak Mina kata harap warga Malaysia ikutlah perintah PKP, duduk dalam rumah. Ya Kak Mina, insyaAllah kita duduk dalam rumah je ni. Begitu juga dengan antum di sana. Walaupun tak ada PKP kat sana, tapi duduklah kat rumah je, insyaAllah. Keluar jika perlu saja. Okey, itu saja. Wassalamualaikum. Kita akhiri berbicara kita dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.